Salam sejahtera dan salam suratku sayang bersama saya Grace John Lee. Fokus berita. Projek Jambatan Marudi yang sebelum ini dikategorikan sebagai projek sakit, kini mendahului 2% atau 12 hari awal daripada jadual. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Hambas berkata, ini susulan selepas kerajaan memutuskan untuk menamatkan kontraktor asal dan melantik kontraktor penyelamat. Ujarnya, kontraktor pekerjaan Piasau Konkrit Sendirian Berhad telah memberikan komitmennya untuk menyiapkan projek bernilai RM116.5 juta itu dalam tempoh 2 tahun selepas Oktober 2022 setelah mengambil alih projek. As you know, the first contractor has failed to complete the job. So the government decided to appoint a rescue contractor. Rescue contractor is pekerjaan Piasau Konkrit Sendirian Berhad. This bridge now cost about 116,500,000. They commenced their work on 20th October 2022 when the Premier visited this Marudi the other day. They promised to the Premier this bridge should be completed 2 years from that day. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan tinjauan perkembangan projek Jambatan Marudi di Marudi pada Selasa. Tambah beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, beliau yakin syarikat itu dapat menyiapkan projek berdasarkan jentera dan tenaga kerja yang ada. Today we have seen the progress. We are all very pleased. You can see the difference. I think 1 year ago when we visited this place was almost tidak ada apa-apa aktiviti. Sekarang kita balik, kita nampak aktiviti banyak work has been done, and according to JKR, this project is 2% ahead of schedule. Sementara itu, sambutan Hari Raya Aidilfitri merupakan peluang untuk meraihkan perpaduan dalam kepelbagaian agama dan bangsa di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, perpaduan ini yang menjadikan masyarakat di Sarawak begitu istimewa. The spirit of togetherness and understanding should be strengthened and nurtured over time so that we can continue to build more harmonious and inclusive society. I would like to remind everyone that we must be vigilant against any form of extremism, playing along with emotional manipulation or narratives, but instead to work together to promote empathy, compassion, and mutual respect. We must stand united and resolute in our support for the GPS government under the wise and visionary leadership of the Right Honourable Premier as we work together to achieve our vision of a developed state by the year 2030 as embedded in the post-COVID-19 development strategy 2030. Beliau berkata demikian semasa memberi ucapan dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri 2023 di kediamannya di Kuching pada Selasa. Pada majlis tersebut, Dato' Amar Awang Tengah serta isteri Datuk Dayang Moliah Dato' Awang Daud telah menyambut ketibaan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Dato' Abang Openg serta isteri Puan Sri Dato' Amar Jumani Tun Tuanku Bujang yang tiba pada jam 8 malam. Majlis tersebut turut diserikan dengan pemberian cenderamata kepada Premier Sarawak daripada Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak, Pusaka, berupa sebuah basikal yang diperbuat daripada buluh tempatan iaitu buluh baja. Rumah terbuka itu juga dimeriahkan oleh kehadiran kira-kira 300 jemputan yang turut disajikan dengan pelbagai aneka makanan dan persembahan lagu daripada artis tempatan.
Laporan seterusnya, buku bertajuk Women Practicing Resilience, Self-Care and Wellbeing in Academia bertujuan memperkasakan wanita dalam bidang akademik dan bersatu dalam berkongsi kisah mereka, memberi inspirasi dan menggalakkan satu sama lain untuk mengemudi dunia akademik dengan lebih baik. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, buku ini melengkapkan pembaca dengan strategi untuk mengemudi kerjaya dan kesejahteraan mereka dalam pendidikan tinggi serta menyediakan perspektif tentang kisah kejayaan dan nasihat praktikal daripada wanita akademik di semua peringkat. This book sets out to empower women in academia to unite in sharing their stories, inspiring, supporting, and encouraging one another to better navigate the academic world, providing international perspectives of success stories and practical advice from academic women at all levels. This book equips readers with strategies to navigate their careers and well-being in higher education. This intersection provides ripe opportunities to showcase strategies for positive systemic change. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis pelancaran buku tersebut di Tegas Digital Village, Kuching pada Selasa. Sehubungan itu, dalam ucapan perasmiannya, Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian menyatakan bahawa buku itu membolehkan pemahaman yang lebih baik tentang proses membuat keputusan kerjaya untuk wanita dalam bidang akademik. Beliau turut melahirkan rasa bangga dengan dedikasi penulis yang berjaya menyiapkan buku tersebut yang dianggapnya penting dalam menceritakan kerjaya wanita dalam bidang akademik. Malah Datuk Seri Dr. Sim percaya buku itu berpotensi untuk menyentuh hati dan minda ramai orang sebagai aspek penting dalam menjalani kehidupan yang memuaskan. I want to thank everyone who has come out to support the authors today. Your presence here shows that you share in the excitement and enthusiasm for this book, and your support of mean a great deal to not just the authors but to everyone here this afternoon, because I learned a fair bit just now from when listening. I believe that this book has the potential to touch the hearts and minds of many people, and I look forward to seeing the impact it will have on the world, even for the jungle of Borneo. To the authors, I want to say that your work has not gone unnoticed. That's why I already said you do good works, ma. Otherwise, I won't help to promote all. Your dedication to your craft and your willingness to share your story with the world is truly inspiring. Beralih ke pengembangan di Tatau dengan Ahli Parlimen Selangau, Edwin Banta berikrar akan membantu seluruh masyarakat di kawasan tersebut tanpa mengira bangsa dan agama. Beliau berjanji akan terus memperjuangkan hak masyarakat Tatau dari segi kebajikan maupun pelajaran. Saya berjanji saya akan sedaya upaya membantu dari segi kebajikan ini tadi, membantu dari segi pelajaran supaya semua kita boleh mujur majan. Beliau berucap demikian dalam Majlis Ramah Tamak Aidilfitri Kampung Baru Tatau pada Isnin. Dalam pada itu, Edwin turut mengumumkan geran projek kecil Luar Bandar MRP sebanyak RM25,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Baru Tatau. Paparan selanjutnya, beberapa projek sedang giat dilaksanakan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lingga bagi memperkasa kehidupan masyarakat tempatan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga, Dayang Nur Azah Awang Soho, salah satu projek tersebut ialah projek naik taraf Jalan Lingga ke Skait. Tambahnya, projek Jabatan Lingga Sebuyau pula dijangka siap menjelang November 2023. Ujarnya lagi, bagi kawasan Kampung Agropolitan Seduku, projek naik taraf Gelanggang Futsal bakal dilaksanakan menerusi projek transformasi Luar Bandar RTP 2023 tidak lama lagi. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Ramah Tamak Aidilfitri 2023 Kampung Agropolitan Seduku di Dewan Abang Sahari di kampung tersebut pada Isnin. Dayang Nur Azah menambah, beliau juga sedang berusaha mendapatkan peruntukan untuk menaik taraf Masjid Kampung Agropolitan Seduku yang memerlukan pembaikan. Dalam pada itu, Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang telah memperuntukkan geran tambahan sebanyak RM100,000 kepada Gereja Katolik St. Michael Sibujaya yang masih dalam proses pembinaan.
Menurutnya, gereja yang menelan kos sejumlah 6 juta ringgit itu mampu menampung lebih kurang 3,000 orang apabila siap kelak. Dalam hal itu, Insinyur Christopher turut menyuruh kepada penganut Kristian khasnya supaya bekerjasama dengan paderi dan gereja untuk membimbing serta merancangkan lagi aktiviti keagamaan kepada anak-anak. Beliau berkata demikian ketika menghadiri majlis fundraising dinner Gereja St. Michael di Sibu baru-baru ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Grace Chun Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS Tengah Hari ini, saksikan sorotan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri 2023 Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di kediamannya di Kuching pada Selasa. #menyebabfakta. Salam UKAS.